Alia mengamuk lagi. Habis semua sudu dan garfu dibalingkannya ke arahku. Semua mata yang ada di dalam kedai makan itu memandang aku dan suamiku. Seolah-olah kami sengaja membiarkan Alia mengamuk tanpa dipujuk. Walhal suamiku berkali-kali memujuk lembut. Aku merengus geram melihat satu-satunya anak perempuanku membuat perangai. Dan ini bukan kali pertama dia berkelakuan sebegitu. Sebelum ini, dia mengamuk kerana aku dan suamiku tidak membelikan permainan yang dia mahu. Kali ini dia marah sakan kerana kami tidak memberikan garfu kepadanya untuk dia jadikan sebagai alatan permainan. Garfu itu tajam. Takkan aku nak biarkan Alia bermain dengan sesuatu yang akan mengundang bahaya. Aku mula berasa tidak selesa apabila emosi Alia masih belum mengendur. Kelakuan anakku yang berusia 8 tahun itu sudah mula menimbulkan rasa tidak selesa pada mereka yang berada di sekeliling kami. Aku mengajak suamiku pulang, meninggalkan makanan yang masih bersisa. Sekali lagi, kami tak dapat meraihkan sambutan ulang tahun perkahwinan kami dengan tenang. Angkara Alia. Alia seorang anak yang tak mudah dijangka tindakannya. Sudah tentulah aku akan 24 jam berada dalam keadaan bersedia dan berjaga-jaga. Pengalaman lalulah yang telah membuatkan aku jadi lebih berhati-hati. Ada satu kejadian. Suamiku yang ketika itu dia sedang leka memakan kacang hijau sambil menonton TV. Tanpa menyedari, Alia yang ada di sisinya senyap-senyap mengambil butir kacang hijau tersebut lalu dimasukkan ke dalam lubang hidungnya. Seluruh tubuh Alia menjadi biru kerana dia tak mampu bernafas dengan baik. Angkara kejadian itu, seminggu Alia berada di NICU. Pernah juga Alia memanjat TV di rumah kami dan TV itu terjatuh menimpa tubuh kecil Alia. Kalau kalian berjumpa dengan Alia, kalian akan nampak kesan parut di dahinya sepanjang 5 cm yang cedera disebabkan insiden tersebut. Banyak lagi tindakan agresif yang pernah dilakukan oleh Alia. Sehingga kan ada beberapa barang-barang berharga di rumah kami terpaksa ditukar berkali-kali kerana Alia pecahkan barang-barang tersebut apabila dia mula naik angin. Ketika masih kecil, Alia masih belum pandai bercakap dengan petah dan lancar. Dia juga lebih gemar berbicara sendiri berbanding berkomunikasi dengan orang lain. Bergaul dengan rakan sebaya atau sepupunya juga, dia tidak mahu. Dia lebih selesa menyendiri dan bermain tanpa ada orang lain. Pada peringkat awalnya, aku menganggap itu adalah perkara biasa. Memandangkan doktor juga tidak memaklumkan apa-apa jika benar Alia mempunyai masalah ketika aku membawanya untuk pemeriksaan secara berkala. Tetapi, semakin Alia meniti usia, semakin jelas perbezaan yang aku lihat pada diri Alia berbanding rakan-rakan seusianya yang lain. Ketika di sekolah tadika, kelainan itu semakin ketara. Tatkala kawan-kawannya melukis gambar rumah, dia melukis gambar berbentuk rama-rama. Tatkala kawan-kawan sekelasnya berlumba-lumba menyelesaikan soalan matematik yang diberikan oleh gurunya, Alia memilih untuk bermain dan tidak mahu menjawab kerana dia merasakan bahawa soalan begitu membosankan. Benar, Alia seorang anak yang gemar bergaul mesra dengan orang lain. Tetapi dia juga bukanlah seorang budak yang pandai duduk diam. Keadaan dirinya itu membuatkan ramai di antara kawan-kawannya yang menjauhkan diri daripadanya. Aku pernah suarakan rasa bimbangku pada suamiku.
mengenai kelakuan Alia yang kadang-kadang sangat susah untuk dikawal. Pernah aku nyatakan hasrat kepada suamiku untuk membawa Alia berjumpa dengan pakar kanak-kanak. Tetapi suamiku menolak. Suamiku menegaskan bahawa tiada apa yang pelik dengan keadaan Alia. Biasalah budak-budak tengah nak membesar. Bila datang tantrumnya, macam itulah jadinya, kata suamiku memujuk hatiku yang bimbang. Lautan manakah yang tidak bergelora? Langit manakah yang senantiasa cerah? Itulah ujian yang ku lalui denganmu. Bintang telah tersurat antara kita, duh hitam menguji ketabahan jiwa. Sucinya cinta yang kau berikan padaku, lahirkan kekuatan bagaikan cahaya yang menyala. Biarpun terbakar, kau relakan, engkau lakukan segalanya semata untukku. Tidak sekali ku kesalkan, biarpun dihina dan dicerca, di kebenaran kasih kita kau pertahankan. Demi engkau yang tercinta, rela aku menderita. Takkan aku lupakan sejarah masa silam, mengajakku dewasa dengan keinsafan. Demi engkau yang tercinta, berjuang segalanya. Biarpun menderita, walau tak punya apa, hak
bintang manakah yang tidak bergelora? Langit manakah yang senantiasa cerah? Itulah ujian yang ku lalui denganmu, menguji cinta kita, menguji cinta kita, menguji cinta kita. Aku dan suamiku saling berpandangan. Setelah mendengar penjelasan doktor tentang keadaan Alia, kami tergamam, tak mampu mengungkapkan kata walau sepatah. Autistic disorder, salah satu jenis penyakit untuk kanak-kanak yang bergejala Autism Spectrum Disorder. Begitulah keadaan terkini Alia, seperti mana yang telah dirumuskan oleh doktor pakar kanak-kanak selepas Alia menjalani beberapa ujian yang telah ditetapkan. Alia mempunyai masalah pertuturan yang agak lambat, tidak mempunyai keinginan untuk berkomunikasi, terlalu suka berada dalam dunianya sendiri, dan tidak mampu berempati dengan emosi orang lain sehingga cenderung untuk bertindak agresif. Ya, semua tanda-tanda pesakit autistic disorder itu ada pada Alia. Tanda-tanda yang sebenarnya sudah ada dari awal kelahirannya, tetapi tidak dikenal pasti sebelum ini, kerana kami menganggap ia adalah masalah biasa, sehinggakan kami ambil mudah. Aku dan suamiku termenung panjang, mengenangkan masa depan Alia yang masih jauh. Kami berdua berusaha untuk kekal dilihat tenang, walau jauh di lubuk hati kami, bermacam perasaan sedang berperang. Bagaimanakah kami nak menghadapi hari-hari yang mendatang? Apakah kami akan mampu bertahan? Satu demi satu soalan menyerang benak fikiran. Aku memandang Alia dari tempat dudukku dengan penuh rasa sayu. Apakah yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan kepadaku dan suamiku dengan mendatangkan ujian melalui satu-satunya zuriat yang kami ada? Dia terlalu muda untuk menerima semua ini. Perlahan-lahan suamiku menggenggam erat tanganku, seolah-olah dia tahu apa yang sedang bermain di minda warasku. Aku pun tidak tahu sama ada akalku masih waras atau sebaliknya. Kita boleh hadapinya. Kita perlu kuat untuk hadapinya. Alia perlukan kita. Suamiku berbisik perlahan ke telingaku. Kata-kata itu membuatkan aku tersentak dari lamunan. Benar, aku tak boleh membiarkan diriku untuk terus hanyut dibuai perasaan. Lantas aku beristighfar panjang, kerana sejenak tadi tindakan aku seperti mempertikaikan kerja Tuhan. Aku pasti, ini bukan hukuman. Sebaliknya hikmah buat kami sekeluarga. Mungkin ada sesuatu yang telah membuatkan aku dan suamiku menjadi alpa, sehingga kami terleka untuk bermuhasabah. Alia adalah hadiah terindah kiriman Tuhan buat aku dan suamiku. Walau apapun keadaannya, dia tetap merupakan anugerah terindah buat kami berdua. Setelah kami berjuang selama 7 tahun untuk mendapatkannya. Selama tempoh 15 tahun usia perkahwinan kami, sudah terlalu banyak ujian yang telah kami tempuhi bersama. Ada ujian yang lebih hebat daripada ini yang pernah kami terima. Ya, kami pasti akan dapat tempuh satu lagi ujian daripada Allah yang Maha Esa. Allah uji, tanda Allah sayang. Aku mendapatkan Alia dan memeluknya dengan penuh erat. Air mata yang sedang melaju pantas ku seka. Raut wajahnya terpinga-pinga, menunjukkan dia tidak mengerti apa-apa. Aku bersetuju dengan apa jua kaedah dan bentuk rawatan yang dicadangkan oleh doktor pakar untuk Alia. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh mengalah. Aku tidak boleh membiarkan Alia berjuang seorang tanpa ibu ayahnya. Dia berhak mendapatkan segala yang terbaik demi membina sebuah masa depan yang cemerlang, kata doktor.
Alia juga akan mampu menjadi insan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung hidup pada keluarga. Jika kena dengan caranya. Penyakit Alia tak sepatutnya kami jadikan asbab untuk Alia tidak dapat menikmati kehidupan yang sebenar sebagai hambanya. Lagipun, kalau ibu bapa lain mampu membesarkan anak-anak yang mempunyai masalah yang sama seperti Alia dengan baik, kenapa tidak aku dan suamiku? Kami yakin ada sesuatu yang ingin Allah beri nanti. Aku yang masih di perjalanan hidup ini, begitu lama berliga di persimpangan dunia, menempuh jarak dan titian, rimba dan lautan, mencari sesuatu yang abadi. Aku yang masih di perhentian hidup ini, begitu jauh mengembara ke selatan dunia, mengejar siang dan malam, surut dan pasang, mencari suatu kebebasan, mencari satu kedamaian. Di mana berakhirnya perjalananku ini, esok dan lusa bukan milikku, oh Tuhan.
sentiasa bergulir dengan pantas. Aku dan suamiku kini sudah semakin dapat menyesuaikan diri dalam membesarkan Alia dengan suasana dan kaedah yang baharu. Masih lagi kekok, tapi tidaklah sekekok pada peringkat awal kami mengetahui tentang keadaan sebenar Alia. Aku dan suamiku sendiri banyak menghadiri kelas yang memberikan pendedahan tentang anak-anak autism. Dan barulah aku tahu, ramai lagi ibu bapa yang mempunyai masalah yang sama sepertiku. Semakin aku dan suamiku merapatkan diri dengan komuniti istimewa ini, semakin kami lebih mempelajari tentang anak-anak syurga ini. Berurusan dengan Alia menuntut aku dan suamiku untuk memberikan arahan dan penerangan yang mudah dan jelas. Kami juga perlu melakukan aktiviti yang digemari oleh Alia secara rutin dan berulang, kerana sistem pembelajaran yang konsisten adalah antara teknik yang perlu kami guna pakai untuk berhadapan dengan golongan istimewa seperti Alia. Kerana seperti diketahui, Alia tidak mampu memahami emosi orang lain. Berkomunikasi secara normal bersamanya tidak memberikan hasil yang baik. Alia masih lagi mengamuk pada masa-masa yang tertentu. Tetapi aku dan suamiku tidak lagi panik apabila terpaksa berdepan dengan situasi sebegitu. Aku perlu percaya pada proses. Proses yang berpanjang akan membantu kami untuk lebih tenang dalam menghadapi ragam Alia yang pelbagai. Sudah tentu ada turun naiknya. Tidaklah tenang sentiasa. Cuma jenuh jugalah aku nak membuatkan orang lain faham tentang situasi kami. Ada yang mengerti, ada juga yang mengeci. Aku faham, tak semua orang mampu menerima anak-anak seperti Alia dalam kelompok mereka yang serba sempurna. Baru-baru ini, sesi pertemuan di antara guru dan ibu bapa di sekolah Alia. Alia cemerlang dalam semua mata pelajaran di sekolahnya dan mendapat tempat pertama. Cikgu memberitahu kepada kami suami isteri bahawa Alia mempunyai tahap kecerdasan yang luar biasa berbanding rakan sekelasnya. Alia juga mampu menyelesaikan tugasan dan soalan yang lazimnya untuk kategori pelajar sekolah menengah. Kami sudah sedia maklum bahawa Alia juga merupakan anak yang jenius, yang mempunyai kemampuan untuk melangsaikan tugasan 5 kali ganda lebih susah berbanding untuk kategori kanak-kanak seusianya. Sejujurnya, aku berasa sangat lega mendengarkan tentang perkembangan diri Alia. Namun, aku juga terpaksa akui bahawa aku dan suamiku tidak boleh terlalu selesa dengan perkembangan itu. Kerana perubahan yang drastik tersebut pasti akan menambahkan lagi beban buat kami sekeluarga. Baik dari segi fizikal, mental dan emosi. Tetapi jika aku tidak merebut peluang ini, aku mungkin akan menyesal di kemudian hari. Seperti kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan kita dapat sagunya? Mana tahu, mungkin suatu hari nanti Alia akan menjadi salah seorang anak autism genius yang melakar kejayaan di persada dunia dengan menjadi ilmuwan seperti Albert Einstein atau Isaac Newton yang juga merupakan seorang pesakit autism. Mungkin juga Alia akan mencipta sejarah sebagai ahli perniagaan terkemuka seperti Steve Jobs atau Bill Gates yang juga merupakan seorang pesakit autism. Tiada yang mustahil selagi kita tidak meletakkan kata tidak boleh sebagai penghalang untuk kita merancang masa depan yang lebih cerah. Apa yang penting? Sokongan daripada orang sekeliling. Ujian setiap manusia itu tidak sama. Jika tidak mampu untuk menerima, cukuplah sekadar untuk tidak mencerca. Semoga Alia dan anak-anak istimewa yang lainnya akan sentiasa berada dalam lindungan rahmat-Nya yang Maha Esa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Senyumku tak segera, gerak gaya tidak selincah, mataku
tak seayu kicau burung pun tak semerdu. Namun ku punya hati juga kaya ku perasaan. Hidupku yang begini kadar waktu diizin Tuhan. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku duga cacat begini. Bukan ku minta kasih dan manja, bukan ku rayu bantu simpati. Maafkan wahai teman, ku menumpang di sudut dunia mencari